Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fil ayat 1 hingga ayat yang kelima, mafhumnya, apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, memperlakukan terhadap tentera bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka itu dalam keadaan mereka rugi dan memusnahkan mereka? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah telah menghantar kepada mereka rombongan burung yang berpasu-pasukan. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melontar mereka dengan batu-batu dari jenis tanah yang dibakar keras. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun yang dimakan ulat. Yang saya muliakan pengerusi Stajatan Kuasa Masjid Hashim Yahya, para asatizah, pimpinan masyarakat serta muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Surah Al-Fil itu menggambarkan kepada kita yang pertamanya Allah sentiasa menjaga agama ini. Datanglah orang memperlakukan apa pun, Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memelihara agama yang mulia ini selagi mana masih ada hamba-hambanya yang menjadi asbab sebagai pembela-pembela agama Allah, sebagai pembantu-pembantu agama Allah. Surah ini juga menggambarkan tentang kedegilan sikap manusia. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, oleh sebab kita dah dibiasakan dengan perkara yang salah, kita terbiasa dengan benda-benda yang salah, menyebabkan kedegilan dan kesombongan kita menjadikan kita rasa kadang-kadang apa yang kita buat tu betul pada mata kita. Kerana itulah dalam perjalanan hidup kita ni, benda yang paling penting sekali adalah persoalan adab. Daripada kita kecil dulu, kita membesar dalam keadaan tok nenek kita, mak bapak kita dulu ni, mereka mulakan ilmu yang pertama kepada kita zaman kita budak-budak dulu adalah adab. Kita diajar berjalan tunduk depan orang tua-tua. Kita diajar kalau makan jangan sampai berlemuh habis tangan. Kalau kami dulu, arwah opah kami itu sampaikan, nasi berseleliak, maknanya berlemuh dekat pinggan tu pun tak bagi, tak boleh. Bukan hukum tapi adab. Kita diajar dengan macam-macam adab daripada orang tua-tua kita dulu. Ya, mungkin orang tua-tua kita dulu ni, zaman mereka ni tak mengaji universiti macam kita, ada universiti pun tak banyak. Tapi ilmu orang tua-tua kita dulu ni, Masya Allah, walaupun tak nampak pada sijilnya, tapi peradaban mereka, Masya Allah, Tabarakallah. Kita tengok macam mana para ulama ni mereka dididik dengan adab oleh guru-guru mereka, oleh masyaikh mereka, sehingga kan kalau suatu masa dulu ni para murid tidak akan membela diri kalau ditegur, dimarah oleh gurunya, walaupun dia tahu guru dia yang silap. Bahkan kami diajar dengan adab untuk tidak mempertahankan diri di saat, apatah lagi kalau guru itu tersilap. Guru itu tersilap mengherdik kita di khalayak ramai, walaupun kita rasa tak salah, tapi untuk mempertahankan diri di hadapan guru ketika di khalayak ramai, takkan sekali-kali. Kita hari ini macam nak runtuh masjid, bergaduh, kan? Dulu menuntut ilmu, kita mencari keberkatan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, jika aku kumpulkan seluruh penuntut-penuntut ilmu,
di satu padang yang luas. Lalu aku bertanya kepada mereka, apa yang kalian mahukan daripada ilmu tersebut? Nescaya aku pasti mereka akan menjawab, kami mahukan keberkatan. Orang dulu ni ilmu tak banyak tapi berkat ataupun barakah. Kita hari ini mengaji mahari-hari dengan macam-macam tok guru datang. Berkat juga tapi tak berkat macam orang dulu. Orang dulu mengaji pergi cari tok guru. Lah ni guru datang ke masjid kita kan. Lepas tu pula kalau dah guru datang ke masjid kita, kalau guru tu bercakap tak ikut selera dan hawa nafsu kita, bercakap kita rasa tak sesuai dengan pemikiran kita, pangkah tu tu orang menuntut ilmu hari ni. Dulu kita duduk dalam majlis ilmu, kita tawajuh, kita fokus sebab apa? Kita nak ambil manfaat ilmu, kita nak beramal. Hari ni orang fokus cari kalau ustaz tu bercakap di mana salah dia. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah sebut ketinggian ilmu ini, kemuliaan ilmu ini luar biasa, sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman serta berilmu di kalangan kamu dengan berpangkat dan darjat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini darjat dan pangkat orang alim yang Allah angkat. Maknanya bila Allah kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat darjat orang yang beriman serta berilmu di kalangan kamu dengan berpangkat dan darjat yang tinggi. Pasti di sana ada disiplin ilmunya. Pasti dan pasti. Pasti di sana ada adabnya. Bila Allah sebut dalam Al-Quran tentang ketinggian para ulama, kemuliaan para ulama, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah, min ibadihi, daripada kalangan hamba-hambanya, daripada seluruh manusia ni yang paling takut kepada Allah, al-ulama, iaitu para ulama. Dalam Al-Quran sebut perkataan al-ulama, maknanya Allah mengiktiraf para ulama. Kita jahil tentang Al-Quran, lalu kita kata apa? Ada orang kata ulama tu pun, istilah ulama tu pun rekaan manusia. Dia kata manusia ni sebenarnya sama je. Ustaz, kiai, maulana, tuan guru, syekh, semua sama. Kalau sama, Allah tak iktiraf dalam Al-Quran. Kalau sama dengan orang biasa, Allah tidak iktiraf dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya al-ulama, iaitu orang yang paling banyak ilmu di kalangan mereka, orang yang paling alim di kalangan mereka. Sampaikan ulama di Nusantara ini mengarang kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama yang dikarang oleh Syekh Muhammad Syukri bin Yunus bin Ali Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Yang asal kitab itu dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki hafizahullah ta'ala.
Masya Allah, tabarakallah. Ya, sehingga kan dihimpunkan segala hadis-hadis yang berkaitan dengan kemuliaan ilmu dan para ulama. Adab, sehingga kan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, walaupun benda tu bukan hukum, tapi oleh kerana benda tu adalah adab, perkara tersebut bukan hukum, tapi kerana adab dan memuliakan gurunya, Imam Asy-Syafi'i tidak pernah tidur dalam pondoknya melunjurkan kaki ke arah rumah gurunya. Bayangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tak pernah tidur dalam pondok dia dalam keadaan melunjurkan kaki ke arah rumah gurunya. Kita buka Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita buka Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Kita buka Bidayatul Hidayah juga karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita buka banyak kitab-kitab yang menyebut tentang adab. Hidayatus Salikin, Pelita Penuntut, ataupun dalam bahasa Arabnya Ta'lim wal Muta'allim. Banyak kitab-kitab adab menceritakan tentang adab seorang murid dan juga adab seorang guru. Murid ada adab dan disiplin ilmunya, guru juga ada adab dan disiplin ilmunya. Kita buka kitab adab, Bidayatul Hidayah, Siyarus Salikin, Hidayatus Salikin, kita akan jumpa benda yang pertama dia sebut adab menuntut ilmu ni adalah niat. Niat seorang murid. Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah wal Mazahrah menyebut, wa alaika ya akhi, dan lazimkan ke atas dirimu wahai saudaraku, bi islahin niyah, iaitu dengan membetulkan niatmu dalam apa sahaja yang engkau lakukan. Kerana apa? Niat sangat penting. Datang ni sebab subuh ni, maghrib ke, duha ke, kuliah apa pun, sekadar nak memenuhi program ke ataupun nak menuntut ilmu. Niat. Daripada tak ada buat apa kat rumah, baik mai, dia kata. Baik pergi masjid. Tapi niat nak menuntut ilmu tak ada. Mai ni pasal apa? Pasal rasa malas nak duduk rumah, kan? Kot ada cerita-cerita menarik ke ustaz cerita dalam kuliah ke, nak dengar juga. Bukan niat nak menuntut ilmu, kan? Kot ustaz nak cerita bila nak bubar pilihan raya ke. Kot ustaz nak cerita pasal yang duk riuh rendah sekarang ni pasal capal ke. Kok ustaz nak cerita pasal siapa, kok ada ramalan bakal Perdana Menteri baru ke. Dia seronok kalau satu ustaz, satu tok guru bercakap dalam kuliah tak ada langsung isu semasa, dia rasa leceh sungguh. Pasal apa? Sebab roh ilmu tu tak ada. Roh ilmu pada diri dia tak ada. Roh majlis ilmu pun dia tak rasa. Ada kan orang jenis dia syok dengar kuliah ni, dia syok jadi halwa telinga kalau isu semasa. Isu semasa bukan tak boleh, kan? Bahkan dalam hukum pun ada qadaya mu'assarah, iaitu hukum-hukum baru yang berkaitan dengan isu semasa. Tetapi jangan hilangkan roh ilmu kita. Niat sangat penting. Sebab tu kenapa Al-Imam Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barizbah Ma'naf al-Ju'fi Al-Bukhari meriwayatkan hadis. Hadis yang pertama diletakkan dalam Kitabul Iman, dalam kitabnya yang bernama Sahih Al-Bukhari. Dia sebut telah meriwayatkan kepada kami daripada Al-Humaidi Abu Bakar
bin Isa telah meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan bin Uyainah telah meriwayatkan kepada kami daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari telah meriwayatkan kepada kami daripada telah mengkhabarkan kepada kami daripada Muhammad bin Ibrahim bin Khalid At-Taimi berkata, aku mendengar daripada Alqamah bin Waqqas Al-Laisi. Alqamah pula kata, aku dengar daripada Umar Al-Khattab di atas mimbarnya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, setiap amal itu dimulakan dengan niat. Hadis pertama daripada 7563 hadis dalam Sahih Bukhari itu. Masya-Allah, tabarakallah. Dan kemudian perkara yang kedua disebut dalam kitab-kitab adab. Bila menuntut ilmu, disiplin ilmu, hendaklah kamu duduk hampir dengan guru yang mengajarmu itu. Kan? Duduk dekat-dekat dengan guru. Tradisi duduk jauh-jauh ni kena tinggal. Ada dalil ke ustaz? Ni nak menuntut ilmu kalau duduk luar duduk luar beranda tu pun tak boleh ke? Ada dalil ke? Hadis Sahih Al-Bukhari. Hadis Sahih Al-Bukhari. Masuk 3 orang dalam majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka kitab Sahih Al-Bukhari. Orang pertama nampak dekat depan ada kosong, dia duduk. Orang kedua segan nak datang depan, dia duduk belakang-belakang. Orang ketiga, dia tengok nampak macam penuh, dia tak jadi masuk, dia terus keluar balik. Habis Nabi bercakap, Nabi SAW kata, maukah kalian aku ceritakan tentang 3 orang ni tadi? Ni hadis Sahih Bukhari. Ustaz, duduk dekat-dekat dengan guru ni ada dalil ke? Hadis Sahih Bukhari. Nabi SAW kata, orang yang pertama tadi, dia bersungguh-sungguh nak menuntut ilmu, Allah sediakan tempat untuk dia. Sebab tu dia nampak depan tu kosong, dia terus mari duduk depan. Orang yang kedua tadi, yang dia segan nak mai ke depan, dia duduk belakang-belakang, dia malu untuk menuntut ilmu, Allah malu nak bagi ilmu pada dia. Lagi teruk orang yang ketiga, tak jadi masuk, keluar daripada majlis tu, dia berpaling daripada Allah. Kata Rasulullah SAW, Allah juga berpaling daripada dia. Na'udzubillah min zalik. Ni dalil hadis Sahih Al-Bukhari tentang bab duduk depan guru. Hadis sahih. Dan disebut dalam kitab adab lagi, jangan mengisyaratkan mengisyaratkan seolah-olah engkau lebih pandai daripada gurumu itu. Kan? Berasa pandai pun jangan, ataupun buat kelaku yang tunjuk macam kita lagi terror daripada tok guru. Itu yang mari dengan macam-macam perangai tu. Mengisyaratkan sesuatu seolah-olah kita ni sama level dengan guru, lebih teruk lagi, rasa lagi pandai daripada guru. Sebab itulah kenapa para ulama kita dulu, kalau berhadapan dengan guru mereka, mereka akan tanggalkan serban mereka. Sebab apa? Depan tok guru ni tak ikat serban. Pasal apa? Kalau tengah pakai pun cepat-cepat dia buka. Pasal apa? Pasal tak mau nak menunjukkan yang dia tu sama level dengan tok guru dia. Syekhuna Abina Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki memuliakan para ulama, tak kiralah ulama tu siapa pun. Bayangkan pada hari kematian almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, dia hanya sempat, dia sampai tu jenazah dah dikebumikan.
Syekh Nuruddin sampai dekat kubur tu, dia tanggalkan serban dia. Sebab apa? Sebab dia nak pergi ke kubur yang dalam tu jasadnya satu ulama, dan dia solat jenazah di kubur tersebut. Tanggal serban, walhal dia juga seorang ulama, tapi memuliakan jasad yang dalam kubur tersebut. Masya Allah. Sebab tu kita tengok para guru bila mereka berhadapan dengan para ulama mereka, dengan syekh-syekh mereka, tidak akan ada isyarat tubuh ke, perkataan ke, perbuatan yang nak menunjukkan mereka ni sama level dengan tok guru. Kita hari ni siap ajak tok guru kan. Surau saya pergi malam semalam, tak payah sebut surau mana kan, siap hantar. Tengah malam tadi tengok hantar mesej dekat Facebook saya panjang lebar, kata macam-macam. Saya jawab, saya kata kesian akhlak kamu. Kenapa? Bahasa kamu melambangkan didikan mak bapak kamu. Kesian. Ni kan? Saya ni kalau ada benda yang tak kena, saya bukan jenis sagi nak up status dekat Facebook, nak habaq kata tak puas hati dengan orang ni. Saya bukan jenis lagu tu. Kan? Marilah bercakap depan. Kan? Tu yang saya sebut tadi. Kita rasa kita cerdik, kita rasa kita pandai daripada para guru. Kami ni kena marah dengan syekh-syekh kami, dengan tok-tok guru ni, walaupun kita tahu kadang-kadang ketika dia marah tu kita tak salah, tapi nama kata nak pertahankan diri, tak sekali-kali, biarlah. Sebab kita yakin dalam marah guru tu, bila kita sabar dan redha, ada barakahnya. Kita yakin guru tu marah sebab dia sayang dekat kita. Guru ni bila dia marah, kita sabar dengan kemarahan para guru. Guru tu dia makin sayang dekat murid, lalu dia doakan murid tu. Tapi malang sekali di saat kita menjadi cercaan daripada mulut-mulut para ulama. Allah Rabbi ya Karim. Kita cukup takut bila alim ulama, tok-tok guru bahasakan kita yang bukan-bukan, asbab daripada kebiadaban kita. Tok-tok guru yang kita komplain tu, anak bini dia siap lengkap, dia jaga dengan tahajudnya, dengan duhanya, dengan 5 waktunya. Kita yang duk komplain guru macam-macam ni, anak bini pun semayang kelang kabut. Kan? Reality. Kita duk komplain ustaz tu tak betul, ustaz ni ceramah tak bagus, ustaz ni macam ni. Bila anak menantu cucu kita penuh dalam rumah, subuh pun tak bangkit, kita seorang je pergi masjid, balik dalam gelap tu tengok bergelempang tidur, tak boleh buat apa. Ustaz yang kita duk umpat macam-macam tu, anak bini dia bangkit subuh semua elok. Ni yang kadang-kadang kita tak nampak kan. Kita duk komplain, tapi agama dalam rumah kita pun hancur. Kita duk komplain ahli agama lain, kita komplain ulama tu, kita komplain ustaz ni, tapi agama dalam rumah kita pun hancur. Lagi teruk bila yang tengah dia duk mengumpat alim ulama, dia duk mengumpat ustaz-ustaz dengan seluar pendek kan, lagi teruk. Kan? Ni ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Sebab tu hari ni bab adab ni, Masya Allah, luar biasa. Orang nampak kadang-kadang adab ni macam tak ada benda. Sebab tu ilmu dan adab ni dua benda yang berbeza. Kata seorang ulama, aku boleh menuntut ilmu Imam Malik selama 2 tahun. 2 tahun aku boleh belajar ilmu yang ada pada Imam Malik. Tetapi aku belajar adab dengan Imam Malik selama 18 tahun. Belajar ilmu dengan Imam Malik 2 tahun saja, tapi belajar adab dengan Imam Malik selama 18 tahun. Di kalangan ulama di zaman Imam Malik tidak ada yang boleh challenge hebatnya adab Imam Malik. Masya Allah. Kita pun tak boleh buat. Imam Malik pijak je tanah haram Madinatul Munawwarah. Masuk Madinah nak pijak tanah haram tu, dia tanggalkan slipper dia. Pasal apa? Orang tanya dia, wahai Syekh, wahai Imam, kenapa buka selipar dalam tanah haram ni? Bayangkan tanah haram tu, Madinah tu punya besar, sepanjang berjalan tak pakai selipar. Pasal apa? Dia kata, mana mungkin aku pakai selipar yang di dalam tanah ini ada jasad yang sangat mulia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi. Imam Malik hebat adabnya, tak pernah meludah di bumi Madinah. Tak pernah ludah atas tanah Madinah. Pasal apa? Pasal ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adab dengan tok-tok guru, adab dengan ahli ulama yang Allah declare ulama tu paling takut kepada Allah di kalangan manusia. Dengan tok-tok guru, adab hancur, tak ada benda. Bagi kita tak ada benda. Ini tanda kiamat akhir zaman ni. Nabi SAW sebutlah hadis tanda kiamat kan. Apabila orang-orang baik sudah tidak disegani dan tidak dihormati. Dulu orang dulu punya hormat orang alim, tok-tok guru ni, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Sebab tu tengok adab kalau di Indonesia, di pasantren di Jawa tu, tapi adab mereka dengan para guru luar biasa sampai hari ni masih hebat, Masya Allah. Ya. Sebab tu ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, hidup ni kita buat apa pun, kita pergi ke mana pun, kita dicampak ke mana sekalipun, jika kalau hidup kita ni tidak ada adab, tidak ada disiplin ilmu, ya, kita takkan boleh menjadi orang yang mampu untuk menyebarkan agama kepada manusia. Disiplin ilmu dan adab ni sangat penting. Sangat penting. Sebab ilmu ni kita ada 20 PhD sekalipun. Kalau kita mengaji ada 20 PhD sekalipun, ilmu itu hanyalah secubit garam. Adab itu ibarat sebekas tepung. Ilmu tu nak bagi rasa je, supaya tepung tu bila masak jangan tawar, kan? Tapi adab tu umpama sebekas tepung tadi. Sangat penting. Jadi ayah ibu yang mulia, kita muhasabah diri kita pada pagi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta supaya Allah bimbing kita. Asbab daripada kemuliaan ilmu. Tradisi menuntut ilmu kena berubah. Tradisi menuntut ilmu kita kena berubah. Kena berubah. 20 tahun kita mengaji, ustaz-ustaz duk main mengajak kuliah maghrib. 20 tahun itulah kita duduk bawa telinga aja. Start malam ni kalau ada kuliah maghrib kena ubah, bawa buku catatan. Orang yang ada buku catatan, ada pen ni, dia tak mengantuk. Pasal apa? Sebab dia sibuk nak menulis. Betul? Yang mengantuk tu pasal duk tengok muka ustaz. Lama-lama makin kelabu, lama-lama makin kelabu. Lepas tu nampak ustaz tu dua, kan? Lepas tu ustaz hilang. Ustaz hilang pasal apa? Pasal dah lena, kan? Kita hak dalam kuliah tu lena, tu yang ustaz hilang, kan? Kita kena ubah tradisi menuntut ilmu.
Kalau ada ustaz-ustaz tempatan di kawasan kita ni yang mengajar kuliah berkitab, tanya dia kitab apa ustaz. Ambil gambar kitab tu kan, tengok nama kitab. Masjid pula nak mendidik jemaah supaya menuntut ilmu dalam keadaan berdisiplin. Masjid pula tolong beli kitab tu, bagi dekat jemaah. Lepas tu jemaah habis pakai, simpan dekat almari masjid balik kan. Yang penting ustaz tu datang. Kalau 10 orang ustaz mengajak, 10 orang tu jemaah ada kitab. Ada ustaz-ustaz yang datang mengajak, setahun dia mengajak dekat masjid tu, setahun dia seorang je pegang kitab, sampai khatam kitab tu. Yang duduk depan dia memang bawa telinga je. Lepas tu bangga pergi cerita merata ke orang, oh kami kitab tu khatam dah, padahal masa mengaji kitab pun tak ada kan. Ustaz-ustaz ni kadang-kadang ada ustaz yang jumpa saya, dia cerita dekat saya, dia kata, saya malah mengajak masjid tu khatam kitab ni memang saya stop lah. Saya tanya pasal apa? Saya seorang je buat kitab, dia kata. Itu pun dah habis khatam kitab tu, orang masjid ada hati tanya, ustaz lepas ni nak sambung kitab apa? Dia kata kan, mengaji kitab pun tak ada. Hak dia sebut tu memang betul kan, mengaji kitab pun tak ada. Akhirnya memang betul, habis je kitab tu, tamat aja, memang ustaz tu dia bagi tahu masjid, dia kata minta maaf lah, dia kata cari ustaz lain lah, pasal saya nak bagi peluang masa saya dekat masjid lain pula kan. Padahal dia memang tak mau dah. Pasal apa? Habaq suruh beli kitab, berbuih mulut buat tak tahu je kan. Tengok Syekh Fahmi Zamzam, tahu Syekh Fahmi Zamzam, Syekh Nuruddin masuk majlis, ada walaupun ustaz tu budak muda je mengajak, dia singgah je masjid, terus duduk cari buku, cari pen, catat, walaupun depa tu bergelar ulama. Punya hormat, muliakan majlis ilmu, masya-Allah. Kan? Ni yang saya sebut tadi, kita muhasabah, tradisi menuntut ilmu ni kena berubah. Kalau kita buat pengajian, kita kena tanya apa kesungguhan kita untuk pengajian tersebut. Sebab tu nisbah nak bagi ilmu ni sampai ke peringkat orang tak ada duit nak mari mengaji madrasah kami, masuk lah saya kata. Tak bayar pun tak apa. Kalau memang tak ada duit sungguh, tak bayar pun tak apa, masuklah. Sebab tu madrasah saya, sebahagian pelajar-pelajar yang saya sendiri tanggung yuran dia, tanggung makan minum. Ada pelajar datang nak mengaji, mak bapak main hantar, sampai barang nak duduk asrama pun saya bawa budak tu pergi beli dekat Maidin. Sampai macam tu, punya tak ada duit tapi nak mengaji, mai. Kita pun pasal kita ingat itulah generasi Al-Quran yang kita nak lahirkan. Saya tanggung bukan makna saya orang senang, tak kan. Kita pun bukan orang senang, tapi pasal ingat anak-anak ni nak mengaji, kita tahu rezeki selalu Allah bagi cukup. Walaupun tahu bangunkan madrasah ni bukan senang. Madrasah saya di Johor tu ada 59 orang. Madrasah di Ipoh, Perak ada 20 orang. Tanggung dengan separuh daripada pelajar-pelajar tu anak-anak asnaf, anak yatim. Yang saya kena ada di tangan sebulan 46,000, sebulan kena ada kat tangan. Sebulan 46,000. Tengok muka relax, macam tak ada rasa bersalah kan. 46,000 sebulan kena ada kat tangan. Kalau hidup ni semata-mata nak cari duit, kaya lama dah kan. Mas datang ceramah dekat Masjid Hashim Yahya tak bayar pun saya mai. Surau malam tadi pun bagi duit, saya bukan orang senang, tapi bukan tolak rezeki, tapi kadang-kadang saya rasa bila mulut saya ni bercakap membebel pasal adab apa semua, masa tu tak ada hati ni, tak ada jiwa nak ambil sagu hati tu, tak ada rasa langsung.
Hanya harap mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tu jadi infak daripada saya untuk jemaah ni. Allah bagi asbab dapat hidayah. Saya tak perlu ke duit minyak, saya tak perlu ke duit tol. Perlu, tapi saya ada Allah. Kan? Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, kalian pun ada Allah. Allah tahu macam mana nak cukupkan kita. Saya baru je minggu lepas 2 minggu lepas ke minggu lepas balik Terengganu. 5 hari kat Terengganu program. 7 tempat, 7 masjid surau dengan madrasah. 1 sen pun saya tak ambil sepanjang 5 hari kat Terengganu tu. Saya ada masalah ke? Saya tak ada masalah. Tapi telinga kena bersedia tadah. Kan? Tu perangai saya. Tak ada masalah. Ayah-ayah, ibu yang mulia, akhir sekali daripada saya, ingat, Allah ni sangat baik, maha baik. Maha baik Allah Ta'ala ni. Yang lebih hebat dan luar biasa dalam hidup kita manusia ni, di saat Allah kirimkan kepada kita seorang Rasul yang sangat mulia. Maha baik Allah dihantar kepada kita seorang Rasul yang sangat mulia. Masya Allah. Asbab susuk tubuh yang kita panggil Rasulullah SAW itulah air mata kita selalu mengalir. Betul. Pergi Madinah, kali pertama sampai di Madinah tu, masuk Masjid Nabawi tu, tak nampak pun jasad Nabi SAW. Tak nampak pun makam tu pun tak nampak. Nampak grill tu je kan, pintu grill makam je. Air mata mula keluar. Betul. Maha baik Allah. Asbab susuk tubuh jasad yang bernama Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW itulah, ya, kita dibimbing dengan jalan hidayah. Allah bagi cahaya petunjuk kepada kita. Asbab daripada barakah Rasulullah SAW. Kita sambut maulid baru-baru ni, bukan sekadar sambut, bukan sekadar berselawat. Lebih daripada itu, kita berusaha untuk beramal dengan segala sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Semalam hari Jumaat kan, berapa ramai yang cintakan Nabi, nak tiru pakaian Nabi yang warnanya putih, yang Nabi tak pernah tinggal pakaian putih pada hari Jumaat. Nabi SAW tak pernah tinggal pakaian putih pada hari Jumaat. Itu cerita sunnah yang senang kita nak amal kan. Lagi senang nak amal hanya dengan sebatang kayu sugi sentiasa dalam poket kita. Oi pun payah nak buat. Mari kita cek pagi ni poket siapa ada sugi. Tak ada, kita suruh berdiri mau. Gila punya ustaz kan. Oi, padahal benda tu simple je. Sayang dekat Nabi SAW. Cinta. Maha baik Allah hantar susuk tubuh Rasulullah SAW itu untuk kita. Asbab baginda hati kita menjadi lembut. Ayah-ayah, ibu yang mulia, kita doa mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati dan melindungi kita dengan wabak yang sedang berleluasa, sedang menular sekarang ni. Penang semalam saja 35 kes. Johor dah diisytiharkan zon merah semalam. 376 sekolah di Johor diarahkan tutup bermula 1 November sampai 14 November. 376 sekolah. Kita minta, kita mohon doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelapangan, ya, Allah permudahkan kita semua. Dan Allah datangkan nusrah, bantuan Allah. Banyakkan munajat,
takut kepada Covid jangan melampau-lampau sampai lebih daripada takut kepada Allah. Berhadapan dengan wabak ini, hati-hati jaga akidah dan iman kita. Jangan sampai tergelincir asbab takut yang berlebih-lebihan. Nabi SAW suruh kita menghindari wabak. Nabi suruh cegah. SOP itu untuk cegah lah tu. Tapi jangan takut melampau-lampau. Jangan berlebih-lebihan. Jangan tinggalkan munajat di masjid dan surau. Kata Syekhuna, guru kami, jika Allahumma ajirna minan nar 7 kali yang dibaca oleh Nabi SAW lepas subuh dan maghrib. Nabi baca Allahumma ajirna minan nar lepas subuh dan maghrib 7 kali. Kenapa 7? Sebab neraka ada tu 7. Imam baca 3 kali, 4 neraka lagi duk tunggu. Baca 7 kali. Dan barang siapa yang mati selepas membaca Allahumma ajirna minan nar itu diselamatkan daripada azab neraka Allah. Bayangkan, kalaulah Allahumma ajirna minan nar boleh selamatkan manusia daripada azab neraka Allah, apakah Allahumma ajirna minan nar tak boleh selamatkan manusia daripada virus corona yang kecilnya trilion daripada azab neraka Allah? Halus sungguh, kecil sungguh virus ni banding dengan azab Allah. Kalaulah Allahumma ajirna minan nar tu boleh selamatkan manusia daripada azab neraka Allah yang sangat luar biasa, apakah Allahumma ajirna minan nar tak boleh selamatkan kita daripada azab corona yang kecilnya trilion daripada azab neraka? Betul. Maknanya apa? Maknanya munajat kita di masjid dan surau itulah yang menarik nusrah Allah, bantuan Allah, pertolongan Allah. Hani. Ya. Kena ingat. Ya. Sebab tu jangan kita tutup. Kita selalu ingatkan kepada kerajaan kita, pemerintah kita, kalaulah ditakdirkan wabak ni semakin teruk, sediakanlah orang-orang yang sanggup beriktikaf di masjid, yang boleh duduk beriktikaf sepanjang wabak menular ini, supaya mereka ini menjadi asbab untuk kita memohon pertolongan Allah. Tak ada jalan lain lah. Yang boleh duduk iktikaf lama-lama dekat masjid ni jemaah tabligh saja kan. Nah, kita mana boleh. Payah. Nak duduk 3 hari pun dah teringat nak balik rumah kan. Orang tabligh dia boleh duduk 40 hari, dia boleh duduk dalam masjid 4 bulan. Kan? Habis anak bini mereka makan apa ustaz? Tak ada lagi anak bini orang tabligh pergi mengadu dekat pejabat agama, lelaki tak bagi nafkah. Yang bersepah-sepah dia duduk mengadu pejabat agama tu semua bukan orang tabligh punya bini. Kan? Kita duk kata orang tabligh macam-macam, tapi bini mereka tak pergi mengadu pejabat agama pun. Yang beribu-ribu aduan lelaki tak bagi nafkah tu semua bini orang bukan tabligh. Betul tak ni? Saya bekas pejabat agama, saya tahu. Kan? Tapi mulut kita ni jahat sungguh kan. Nah, ni depa keluar lama-lama anak bini makan apa kan. Orang buat kerja agama ni Allah jaga rezeki depa insya-Allah. Jadi mohon maaf atas tanjuran bahasa saya, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita. Ya ibu yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita munajat, banyakkan munajat kita kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah. Allah tidak akan datangkan bala kepada umat ini selagi mana masih ada orang yang beristighfar dalam negeri tersebut. Allah tidak akan balakan, musibahkan suatu negeri itu, tidak akan hancur, musnahkan suatu negeri itu selagi mana ada orang yang masih beristighfar dalam negeri tersebut. Banyakkan istighfar, banyak minta ampun kepada Allah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Kasihanlah tersayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami semenjak kami kecil ya Allah. Dan ampunkan dosa sekalian guru-guru serta masyaikh kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang telah mati dengan segala rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau beratkan kami dengan ujian tidak sanggup kami hadapi ya Allah. Bantulah kami ya Allah, datangkanlah nusrah-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon dengan limpah rahmat-Mu ya Allah, lindungilah seluruh ahli karya Masjid Hashim Yahya ini daripada wabak yang sedang menular ya Allah. Jika ada mereka yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon dengan limpah rahmat dan belas kasihan-Mu ya Allah. Kasihani dan lindungilah barisan hadapan negara kami yang berusaha payah ya Allah dalam menangani wabak yang berterusan ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tahu Engkau datangkan musibah wabak ini ya Allah asbab daripada kemurkaan-Mu ke atas segala kemaksiatan dan penderhakaan kami ya Allah. Maka ampunkanlah kami ya Allah, ampunkanlah umat ini ya Allah, sehingga terangkat segala wabak ini ya Allah dan hilang murka-Mu kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, jangan Kau palingkan hati kami, jangan Kau pesongkan hati kami setelah Kau berikan petunjuk dan hidayah-Mu kepada kami ya Allah. Kurniakan rahmat di semua-Mu itu kepada kami ya Allah, dengan Tuhan yang Maha Pengurnia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikan kami dengan kesudahan yang baik dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan Kau matikan kami dengan kesudahan yang buruk ya Allah. Ya Allah, datangkan nusrah bantuan-Mu kepada madrasah-madrasah kami ya Allah. Permudahkanlah perjalanan kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami dan kami seluruhnya sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.